Semua macam baca je lah. Yang tadi tu 6.5 baca je. Dia tak perlu ada pengiraan. Tapi since kita baru lepas buat kantar, cikgu nak cerita macam mana mirror punya efek pula. Okay. Kita masuk 6.6 lah. Kita masuk 6.6 image formation. Tadi kita belajar image formation of lens. Sekarang kita masuk image formation of spherical mirror. Spherical mirror ni maksudnya mirror yang melengkung. Bukan cermin satah yang kita tengok tu, macam kita tengok depan cermin yang kita beli tu kan. Dia satah, jadi dia sama saiz. Tapi ni yang melengkung. Jadi melengkung ni dia ada dua, satu concave mirror, satu convex mirror. Dia sama lah macam yang tadi kantar pun ada juga convex mirror dengan concave mirror, convex lens dengan concave lens. Sama juga, yang ni pun ada juga, tapi dia adalah mirror, okey? Lebih kurang sama, cuma 2F dia jadi C, 2F dia jadi C. Kantar dia tak ada center of curvature, dia panggil 2F saja. Yang ni majoritinya sama dari segi terms, optical terms dia. So macam biasa, first kita kena belajar macam mana nak melukis. Okey, kita start dengan yang ni kita panggil cermin cekung. Cermin cekung. Okey, cermin cekung. Concave mirror, concave mirror. Yang pertama, kalau lalu C. Kalau lalu C, dia akan patah balik. Jalan yang sama. Okey? Lalu C. Kalau dia straight, dia akan lalu F. Kalau dia lalu F, dia akan straight. Yang ni lebih kurang sama dengan kantar. Tak ada beza. Kalau ingat kita hafal macam mana kita nak melukis kantar. Kalau yang lalu F, dia akan patah balik. Dia akan tembus jadi straight. Kalau dia lalu F, dia straight. Kalau dia straight, dia lalu F. Sama saja. Contoh untuk kantar, cikgu lukis sedikit beza dia dengan kantar. Kalau kantar, kalau cahaya tu straight, dia akan lalu F kat belakang, betul tak? Allah. Lalu F kat belakang. Contoh F dia kat sini. So dia akan lalu F dekat belakang. So tapi masih konsep yang sama. Maksudnya yang straight akan lalu F. Yang straight akan lalu F. Yang lalu F, dia akan straight. Ni contoh kena kantar. Dia akan straight. Kantar dia macam tu. Ataupun kalau dia lalu daripada bawah, dia akan straight. So samalah. Sama juga dengan cermin. Kalau dia lalu F, dia akan straight. Sama. Dia lalu F, dia akan straight. Sama dengan kantar. Cuma beza dia apa? Beza dia adalah, beza dia apa dia kamu tengok? Cermin. Dia mesti pantulan. Dia punya konsep adalah reflection. Kalau kantar, dia punya konsep adalah refraction. Okay? Reflect mestilah, bila kata reflect, normal fitrah dia, mestilah kena cermin tu dia patah balik. Bukan dia tembus. Kalau kantar, kita tahu dia, fitrah dia mesti tembus. Jadi bila ikut fitrah, kita panggil dia real. Ingat lagi tak cikgu sebut macam tu? Kalau diikut dia punya fitrah dia, nature hukum alam, kalau kantar, cahaya masuk kantar dia tembus ke belakang. Jadi kalau diikut lumrah dia, jadi belakang kita akan panggil real. Untuk cermin, real dia siapa dia? Real dia depan. Yang ikut fitrah real. So beza dia kat sini ya, antara cermin dengan kantar. Real. So macam mana virtual dia? Masa cermin, kalau virtual dia, image akan duduk kat belakang. Kalau kantar, image duduk dekat depan. Dia panggil image pula, virtual. Maya, sorry. Maya, virtual.
Jadi dia terbalik sikit dari segi kedudukan objek itu. Yang ni yang kamu kena beza. Yang ni sama. So tolong ingat yang ni. Tolong ingat yang pertama dia pantulan, dia reflection. Jadi dia bila kena cermin dia patah balik. So kamu hafal yang straight lalu F, yang lalu F straight sama je dengan kata, cuma dia memantul. Yang kedua, definisi untuk real dengan virtual. Definisi untuk nyata dan maya terbalik dekat kes cermin ni. Itu je. Okay? Yang ni mana? Yang ni cembung. Yang ni cembung. Kanta cermin cembung. Cermin cembung. Okay, menariknya. Untuk cermin cekung yang banyak PL dia, yang banyak songeh dia, yang cerewetnya tu adalah concave mirror. Kalau dalam kanta siapa yang banyak cermin, yang kena hafal macam-macam tu, dia sama dengan convex lens. Sama dengan convex lens. Kan convex lens kan kedudukan objek kat 2F macam mana ciri-ciri dia. Kalau duduk dekat di antara 2F dengan F, ciri-ciri image dia lain pula. Kalau duduk kurang daripada F, dia punya ciri-ciri image lain pula. Betul tak? Siapa dia tu? Convex lens. Yang cerewet tu kan? Dalam cermin pula, dalam concave mirror, dalam mirror, concave mirror yang cerewet tu. Okay, so dia orang ni sama. Concave mirror cerewet dengan convex lens. Dua-dua cerewet. Menariknya, kedua-dua menunjukkan ciri image yang sama. Ciri image yang sama apabila kedudukan objeknya sama dengan convex lens tadi. Contoh, jarak ni sini kita assume 2F lah. Maksudnya kalau dia tanya untuk mirror, concave mirror dah ni, concave mirror dah. Objek duduk dekat 2F, di antara 2F dengan F. Duduk kat sini objek. Image dia macam mana? Dia minta tanya image. Ciri-ciri image dia macam mana? Kamu akan cakap magnified, sebab dia besar, magnified, dia lalu kat sini. So dia nyata dengan songsang juga. Sebiji sama. So tak perlu hafal sekali lagi. Maksudnya hafal convex lens tadi, maksudnya untuk concave mirror kamu dah hafal dah secara tak langsung. Boleh faham itu? Boleh faham itu? Boleh ya? Maksudnya convex sama dengan concave mirror punya ciri-ciri image. Untuk convex mirror, dia pun sama macam, dia sama pula dengan concave lens. Jadi tak perlu hafal dah. Jadi kalau kamu hafal concave lens ni dia tak kisah. Regardless the position of object, image dia tetap virtual upright dengan diminish. Sama dengan concave lens. Okay? Regardless the position of object, distance. Tak kisah duduk mana, dapat sama juga. Sebenarnya kamu tak perlu hafal. Yang membezakan dia apa? Yang pertama, yang membezakan dia adalah real dengan virtual. Okay? Yang ketiga adalah dia punya image. So kita tengok satu contoh image. Kita ambil contoh satu image dia adalah contoh kita nak lukis image. Kita nak lukis image. Buat dulu line. Okay, F dia dekat sini. Line cikgu tak cantik. You all buat cantik-cantik ya. Okay, F. Okay, yang ni 2F. C ya. Okay, C. So kita nak lukis. Kita nak lukis. Line ni kita lukis kat sini. Okay.
Let's say objek duduk dekat sini. Okey, kita ambil siapa? Kita ambil ray yang pertama kalau dia straight. Kalau dia straight, dia akan lalu F. Kalau kantor kita buat macam ni, lalu F. Itu kalau kantor. Tapi kalau cermin, dia ikut lumrah dia, dia pantul. So kita kena buat F kat bawah. F. Okey, dia lalu dekat F. Dapat lah. Yang kedua, dia lalu F. Ray, yang ni ray apa? Yang straight. Yang straight ray sama dengan yang kedua ni ya. Sekejap, cikgu tengok concave. Sorry, cikgu nak buat concave sebenarnya. Yang cerewet tu, yang cerewet. Yang cerewet tu concave. Alright. Okay. Concave mirror yang cerewet tu, concave mirror. Concave mirror yang cerewet tu, yang ni dia sama dengan yang kedua. Okay. Lepas tu kita buat yang satu pula. Yang lalu F, dia akan patah balik straight. Ini yang ketiga. So kat mana persilangan dia? Persilangan dia kita tengok dekat sini. Terpadan 2F ni. Dekat sini. Okey, siapa boleh beritahu cikgu dari segi ciri-ciri dia? Kalau kita tengok gambar ni kita boleh ingat ciri-ciri dia. Kalau tak hafal pun kita daripada gambar ni kita tahu dah. Yang pertama kita nampak dari segi ketinggian, betul tak? Ketinggian dia. Okey, songsang pun betul lah. Betul, dia duduk bawah songsang. Okey? Betul. Dia besar. Dari segi ketinggian, ni H object, H image kita nampak H image lagi besar pada H object, maka dia magnified. Okey, apa lagi beza dia? Dari segi dia duduk atas dengan duduk bawah. Okey. Kalau dia duduk belah atas, kawasan atas, dia adalah upright. Masih sama dengan kantor punya keadaan. Kalau dia duduk bahagian bawah, dia adalah inverted. Songsang lah tu lah, inverted. Maka dia duduk belah bawah, maka kita tahulah dia inverted. Inverted. Real dengan virtual dah terbalik, ingat tak tak? Di antara lens dengan mirror, dia dah terbalik. Di antara kantor dengan cermin, dia terbalik. Kita dah cakap, kalau ikut lumrah, maka dia adalah, kalau ikut lumrah, dia adalah real. Real dia ikut lumrah. Nature dia. Lumrah alam, kalau kena cermin cahaya tu dia akan pantul. Maka dia real. Kalau dia duduk belakang tu baru dia virtual. Okay. Maka dia adalah real. Dia belah depan. Same side dengan same side to object. Maka dia real. Alright. Okay, mudah ha. The same side to object, dia real. Untuk mirror. Dapat yang ni ya. Kita nak tahu juga kamu kena pandai lukis. Yang tu yang penting juga ha. Salah satu yang penting adalah kamu tahu macam mana nak melukis. Dapat ha semua? Boleh? Boleh ke semua cakap ni? Senang ya kan? Okay. Kalau cikgu nak lukis pula yang dekat. Dia kadang yang susah tu yang kita nak buat yang dekat. Kita kena buat dua-dua ha? Contoh cikgu nak tunjuk pula yang dekat.
Maksudnya kalau kurang daripada U. Kurang pada F. Okay, F dia kat sini. 2F dekat belakang. Okay, kalau objek tu kurang daripada 2F. Dia favorite ni kurang daripada F. Favorite dia macam ni lah, lebih kurang lah. Kamu kena tengok yang dekat dengan yang jauh. Okay, jadi kita nak lukis ciri-ciri image dia. Yang pertama dia straight. Yang pertama dia straight, dia akan lalu F. Okay, dia lalu F. Tapi menariknya, dia bukan lalu F kat bawah tu. Kamu jangan buat lalu F kat situ. Salah. Dia ambil F yang belakang tu. Okay. Seolah-olah dia lalu dekat F dulu. Seolah-olah. Yang kedua, dia lalu dekat 2F. 2F. Sekejap. Check. Dia guna check dia. Sekejap. Cuba tengok. Betul tak? Ini kurang pada F. Dia lalu 2F. Dia lalu. Oh, okey. Cikgu terbalik. Confuse dengan kantor. Cikgu kena buat side by side ni. Takut kita confuse dengan kantor. Okey. Lepas tu cikgu buat ni jam dulu. Takut dia confuse dengan kantor. Okey. Ni cikgu teringat kantor ni. Sorry ya. Okey, lalu F. Lalu dia patah balik dekat F. Betul lah tadi dia patah balik dekat F. Sebab dia ikut lumrah dia kan. Dia ikut lumrah dia. So yang ni yang pertama. Dia straight dia lalu F. So dia pakai apa? Dia pakai ray yang kedua ni. Yang ni ray dia. Yang pertama. Okay, yang tengah-tengah punya ray. Ray kedua, dia lalu F. Kita pergi kat 2F belakang tu. So, apa yang berlaku adalah yang kantor yang pertama tadi cikgu panjangkan ke belakang. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, dia akan lalu kat 2F. Kalau ikut-ikut 2F tu tak datang dah lah. Cahaya kat 2F tu lalu dia mana tak patah balik. Tapi kita nak cerita bahawa cahaya tu bila dia lalu dekat 2F tu, dia akan tembus. Okay, dia akan overlap kat certain point. Okay, kalau boleh kamu lukis sekali ya. Kamu pula lukis. Yang ni agak tricky. Okay, kamu pula lukis. Maka dapatlah satu cerminnya, dia lalu kat situ dia patah balik. Dia lalu ke solid line dia patah balik. Ni solid line ya. Sorry, ni solid line. Solid line tu maksudnya arah cahaya tu. Okay. So yang ni yang ray nombor 2. So berlaku overlap kat sini. Dia besar sikit. Lebih kurang gitu. Right. Okay. Kamu pula lukis. Lukis sebab dia memang nampak macam senang. Tapi kamu try lukis baru kamu nampak. Tak boleh lukis rupanya aku. Okay. Jadi ciri-ciri dia adalah dia punya karakteristik, image karakteristik. Betul Abdul Haziq. Image dia adalah maya. Dia maya sebab apa? Dia sebelah kanan dia virtual. Betul maya yang pertama. Abdul Haziq cakap maya ataupun virtual. Lagi apa dia lagi? Dia mesti 3 kan? Jadi dia mesti atas, dia bahagian belah atas. So dia upright. Ataupun kita cakap tegak. Okay. Yang last sekali apa dia? Magnify. Betul. Dia besar magnify.
Okey, cuba bagi masa untuk korang lukis balik. Lukis balik ray tu. Okey, lukis balik ray tu. Penting ya melukis ray ni. Memang salah satu dia punya objektif kamu kena cekap. Walaupun cikgu tak nampak, jujurlah, cuba lukis tu. Sekarang cikgu bagi masa. Dah habis bagi tahu cikgu ah. Dah habis bagi tahu cikgu. Kamu kena tulis, oh ray ni dia pergi mana lepas dia lalu cermin. Itu kita nak tahu. Nak kamu tahulah. Saya dapat diperkecilkan image. Dia besar tu. Jelas besar. Itu kaedah melukis dia akan mencabar sikit. Cuba tengok image yang cikgu lukis tu. Dapat Okey, Fahmi dah dapat yang lain. Yang lain kalau dah lukis, kena beritahu cikgu semua. Dah lukis ke belum? Sebab kita nak tahu you all dapat lukis. Sebab yang ni pun memang tricky. Darwish dah, terbaik. Fahmi dah. Yang lain, ambil masa lagi ya. Abdul Aziz dah, terbaik. Nurin dah, yes. Adam Haris pun dah. Lia dah ke Lia? Umi? Takif? Okey, semua dah terbaik. Okey, sekarang cikgu nak minta kamu lukis image. Lukis ray diagram Lukis ray diagram. Kalau objek tu duduk dekat, belakang sikit pada 2F ni. Okey? Belakang sikit pada 2F ni. Okey, kamu akan lukis diagram mana? Dan kamu akan dapat image macam mana dan list dia punya ciri-ciri image tu. Lengkapkan dia punya ray diagram and then beritahu sekali ciri-ciri image. Diminish inverted dengan real. Oh, dapat dah dia. Okey, yang lain cikgu nak buat Kalau dia straight, dia akan lalu F. Okey, itu ray 1 Ray 2, dia lalu F. Dia akan straight. Okey, dia dapat kat sini. Cikgu tak cantik sikit lah sebab cikgu tak guna betul-betul tak guna betul-betul sangat Patutnya dia dapat somewhere kat sini kot, tak silap cikgu So, dia mestilah inverted. Dia diminish. Diminish ni maksudnya mengecil lah. Dia mengecil. Macam mana cikgu tahu mengecil? Kita boleh compare ketinggian. Kalau susah nak tengok ketinggian, kita boleh tengok apa? Kita boleh tengok jarak. Jarak objek dengan jarak image. Kan kalau macam ni, lebih kurang besar lah cikgu. Saya tak tahu siapa besar, siapa kecil. Ketinggian dari segi ketinggian. Boleh ukur menggunakan jarak objek. So kalau jarak objek dengan jarak image tu nampak jelas, image tu lagi pendek. So dia diminish. Kalau H memang patutnya pendek jugalah kalau kamu pakai skala yang betul. So pakai pembaris straight, F pun betul kan? InsyaAllah betul dapat. Yang ketiga dia di depan. Dia bahagian depan so dia real. Same side to object. Alright, terbaik. So kita pakai ray mana tu penting Kalau perasan yang ni kita pakai ray 1, cikgu macam mana nak tu yang dia lukis tu tak payah tembus ke belakang? Sebab dia mirror. Okay, mirror memang semua tak. Macam tadi mirror juga tapi tembus belakang kan? Sebab kat depan tak overlap.
Kelepasan image tadi, kalau kita perasan tadi, sekejap cikgu. Good question lah, Darwish tanya. Kenapa? Macam mana kita nak tahu dia duduk depan ke duduk belakang kan? Kita nak pakai ray yang mana? Okay, tengok Salah satu yang kita boleh mengingat lah. Tengok ray yang tadi kita buat. Kalau ray yang ni, kalau perasan, kita pakai straight, lepas tu dia patah balik dekat F. Ni ray yang pertama kita buat. Lepas tu ray kedua kita pakai ray yang ketiga yang lalu F. Kenapa tak ada kat depan? Sebab depan ni kalau tengok dia makin lama makin jauh. So tak akan jumpa. Tak akan overlap. Sebab dia makin lama makin menjauh antara satu sama lain ray itu kat depan. Maka kita tahulah dia akan, lepas tu kamu buat dot-dot ke belakang. Kita tahu kat belakang, kat depan tak bertemu di akhirat. Kat belakang lah. Tak bertemu kat dunia, bertemu di akhirat. Lebih kurang gitu lah. Okay, Darwish? So kita tengok dia makin lama menjauh. Dia tak akan overlap. So kita tahu dia bertemu dekat belakang. So dia buat dot-dot-dot. Maka dia adalah maya. Kalau dia U sama dengan F, yang ni yang cikgu panggil infinity tadi. Okay. Sebenarnya dia pun tak akan overlap. Okay. Dua-dua tak akan overlap. Okay. Tak akan overlap. Sebab apa? Sebab dia orang selari. Bila dia orang selari, dia orang tak akan overlap lah. Bila tak ada overlap, dia infinity. Dia infinity ya. Dia infinity. Tapi dia orang masih clarify dia sebagai virtual, upright dengan magnified. Dia follow yang bawah. Dia follow yang bawah. Tapi infinity tu bagi cikgu pecah lah. Okay. Dari segi size, 2F yang border dia. Dia kecil. Diminish. Kalau dia besar daripada ataupun dia kecil daripada 2F baru dia magnify. Maksudnya border untuk size ni berbeza sedikit dengan border untuk real dengan inverted. Border dia lain sikit. Real dengan inverted memang kita tahu. Border dia dekat F. Kalau duduk dekat F dia pilih siapa? Kalau duduk dekat F dia pilih maya dengan tegak. So maya dengan tegak ambil 2 part. Yang ni 4 bahagian lah. 4 bahagian tu bahagian apa? Objek dia. Objek kurang daripada F dengan objek dekat F. Dia lebih kepada maya dengan tegak. Okay, virtual dengan upright. Lepas tu dekat sini dekat 2F besar pada 2F dengan infinity. 4 story tu semua real dengan inverted. Real dengan inverted. Dapat Jadi cara nak hafal dia senang saja. Sama dengan Kantar. Okey, yang ni untuk convex lens. Convex mirror tak ada masalah. Convex mirror sama sebiji dengan concave lens, iaitu objek jauh dekat sama saja. Virtual, upright dengan diminish. Boleh? Boleh semua? Dekat ni, maksudnya apa yang hari ni kita nak buat adalah hanya kita dapat kena cekap lukis ray diagram. Daripada ray diagram boleh tahu. Daripada ray diagram kamu boleh tahu ciri-ciri dia, karakteristik dia, image. Image karakteristik. Yang kedua kena hafal lah. Hafal U ciri-ciri image dia. Sebab kadang-kadang kita tak perlu lukis ray diagram. Tapi kita kena bagi tahu image juga. Jika objek berada 2 cm jauh daripada jarak fokus atau panjang fokus, apakah ciri-ciri bagi image tersebut? Dia tak bagi gambar. Jadi kamu kena hafal sekali. Itu yang terbaiklah, hafal sekali. Untuk cekung. Convex tak ada masalah. Dia sama sahaja. Tapi kena hafal juga.